Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita nak sambung 5.1.2, membuat dan menentusahkan konjektur terhadap kekongrunan segitiga berdasarkan sisi dan juga sudut. So, sebelum ni kita dah tengok payah nak sebut, kekongrunan satu poligon. Mana-mana poligon. So, dia dah bagi dia lah ciri-ciri, apa ciri-ciri bila dua poligon tu dia kongruen. Okay. So, untuk hari ni kita fokus kepada sifat kekongrunan segitiga. Boleh lidah nak sebut. Okay. So, dua segitiga kongruen mempunyai panjang sisi sepadan dan sudut sepadan yang sama. Okey, lebih kurang maksud sama dengan poligon sebelum ni lah. Okey, kamu boleh rujuk buku surat 128 buku teks. Ni sama cikgu ambil daripada buku teks. Okey, so cikgu nak terangkan sikit sifat kekongrunan segitiga ni. Okey, cikgu terangkan dulu berdasarkan nota yang kamu ada ni dan yang cikgu minta kamu salin. Nanti cikgu akan tunjuklah macam mana cara mudah kamu nak hafal. Okey, so yang pertama, setiap sisi sepadan adalah sama panjang. Okey, setiap sisi sepadan adalah sama panjang. Okey, mana sisi sepadan dia? Kamu tengok ni dia punya dia tanda ni kan? Okey, dia tanda ni maksudnya yang AC sama dengan PR. Okey, kemudian AB sama dengan PQ. BC sama dengan QR. Okey, itu setiap sisi sepadan adalah sama panjang. Okey, ataupun dia bagi dekat sini SSS. Okey, side. Okey. So itu yang pertama lah, sifat yang pertama. Okey, sifat yang kedua, dua sisi sepadan Allah, lari. Dua sisi sepadan adalah sama panjang. Okey, dua sisi sepadan adalah sama panjang dan sudut sepadan yang tercangkum antara dua sisi. Okey, yang tercangkum antara dua sisi adalah sama saiz. Macam mana? Okey, contoh dia bagi dekat sini. Contohlah, dia tak kisahlah sisi yang mana. Okey, yang penting dia sisi yang sepadan dan dia berturutan lah, sebab tu dia bagi kat sini sisi, sudut, sisi. Maksudnya sisi, sudut, sisi. Ni yang sepadan lah, sisi, sudut, sisi. Ataupun dia ambil tang ni, sisi, sudut, sisi. Ataupun sisi, sudut dekat B, sisi BA. Dia macam tu lah. Sisi, sudut yang tercangkum tu maksudnya di antara sisi dan sisi. So, sini sisi, sudut di antara A, B dan A, C. Kemudian kita compare yang sepadan lah. Kalau sama, maksudnya dua segitiga itu adalah congruent. Okey. Ni tengoklah ni. BAC. Mana BAC? Kamu kalau tengok ni, cikgu tekuk kamu tak faham. Okey, BAC sudut dia dekat A. Sama dengan QPR. QPR sudut dekat P. Ini adalah sudut yang sepadan. Okey. Sisi, sudut, sisi. Okey, so dia punya singkatan dia SAS. Ini kalau nak pakai singkatan bahasa Melayu susah sikit lah sebab sisi pun S, sudut pun S. So kita guna singkatan bahasa Inggeris, side angle side. Okey, sisi, sudut, sisi. Boleh? Okey, itu yang kedua. Okey, sekarang kita tengok yang ketiga. Okey, sifat yang ketiga pula adalah sudut, sisi, sudut. Maksudnya apa? Okey, dua sudut sepadan. Cuba pakai highlighter lah. Okey, dua sudut sepadan adalah sama saiz dan satu sisi sepadan di antara kedua-dua sudut itu adalah sama panjang. Okey, maksudnya dekat sini. Okey, dua sudut. Kalau kamu tengok dia punya nama dia tu, sudut, sisi, sudut. Maksudnya ada satu tengah-tengah tu dia tak sama kan. So dia adalah duduk di antara dua-dua tu lah. So sudut ni sudut, sisi di antara dia. Okey. BAC mana BAC? Sini. BAC. So sudut dia di sini. Okey. Sama dengan QPR. QPR. Sudut dia di sini. Kemudian AC sama dengan PR. AC sama dengan PR. Kemudian ACB.
ACB sama dengan PQR. Ni sudut dekat C sama dengan sudut dekat R. Kena pandai tengok dia punya, nampak tak ni sudut dia bubuh dua kan, dua line kan, ni pun dua line, maksudnya sambung lah tu, sepadan. Okay. Okay, ciri-ciri yang keempat. Okay, sudut-sudut betul lah, sudut-sudut sisi. Okay, sudut-sudut sisi, sudut-sudut sisi selepas dia. Okay, beza yang ketiga dan yang keempat ini, sisi yang ketiga duduk di tengah. Sisi yang keempat duduk selepas sudut-sudut tu. Okay, so macam mana kita nak tengok? Dua sisi sepadan adalah sama saiz dan satu sisi sepadan yang bukan terletak di antara dua sudut itu adalah sama panjang. Sisi dia duduk kat mana? Sudut sisi dia yang ni. Okey, kalau macam yang tadi tu sudut sisi sudut. Nampak tak dia punya perbezaan sebutan tu menunjukkan perbezaan sisi ataupun sudut tu berada di mana lah. Okey, kalau dia berada di hujung maksudnya dia bukan dia bukan di antara lah. Okey, so ni dia bagi BAC. Okey, BAC mana dia? Okey, kat sini BAC sama dengan QPR. BAC ni A sama dengan sudut P. Kemudian C dengan R. C sama dengan R. Kemudian BC sama dengan QR. Okey. Okey, dua ciri yang terakhir ni dia ada tambah lagi satu lagi ciri yang kamu kena ingat. Okey, so kita tengok dulu yang kelima ni. Yang kelima ini adalah sudut. Okey, ketiga-tiga sudut adalah sepadan. So semua sudut adalah sepadan. Angle. Luas pasangan segitiga mestilah sama. Okey, so sudut dia sama. Tapi kita kena make sure panjang sisi sama. Bila panjang sisi sama tu, maksudnya barulah dia luas sama lah kan. Okey. Dia ada keadaan di mana sisi sudut dia sama tapi luas dia tak sama. Nanti kamu akan jumpa lah. Okey. So BAC sama dengan QPR ni, A sama dengan P, sudut sepadan ni, C sama dengan R, B sama dengan Q. Okey. Sudut A. Dan yang keenam, yang terakhir, sisi sudut SSA. Dua sisi sepadan adalah sama panjang. Ni mana dia? Sisi sudut. Sudut dia tak duduk tengah lah, disebut hujung kan. So sisi sudut dia selepas sisi tu. Boleh nampak tak perbezaan tadi? Okey. Dan sudut yang sepadan bukan tercangkum. Kalau tercangkum tu dia duduk di mana? Dia duduk di antara sisi. So kalau tercangkum tu contoh dia duduk kat sini lah. Mana pen cikgu? Contoh ni Allah. Ni tercangkum. Ni kalau tercangkum ni, yang ni lah. Tapi untuk yang keenam ni dia bukan tercangkum. Okey. Sisi, mana sisi? Sisi. Sudut di mana? Sudut dia. Okey, sudut dia di sini. Ni sudut. Okey. Tu yang perbezaan dan okey, dan dia mestilah luas pasangan segitiga tersebut mestilah sama. Okey. Okey, setiap sisi dia sama panjang. Bukan sisi, semua sisi. Dua sisi sepadan SSA, dua sisi sepadan, lepas tu sudut selepas dia tu sama. Okey, dan dia mestilah sama besar. Baru kita panggil dia segitiga kongruen, yang kongruen. Okey, so macam mana nak hafal? Okey, so sekarang cikgu nak bagi cara mudah supaya kamu senang nak hafal ciri-ciri sifat kekongruenan segitiga. Okey. So setiap kali kamu nak jawab soalan tu boleh tulis dulu lukis segitiga tu. Okey, dua segitiga. Okey. So yang pertama, okey, segitiga ni dia kongruen lah. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini,
AB sama dengan PQ. Sisi AB sama dengan sisi PQ. AC sama dengan PR. BC sama dengan QR. Kemudian dia punya sudut A sama dengan PR sama dengan C. B sama dengan Q. Okay, so macam mana nak hafal? Okay, sudut yang ciri yang pertama, sifat yang pertama, kita ambil sisi dulu. S, S, S. Semua sisi sama panjang. Senang ingat kan? Semua sisi sepadan sama panjang. Okey. Yang kedua, S, S, A. Untuk apa? Sisi, sisi. Bila ada benda lain kat ujung tu, maksudnya dia hujung lah. Sisi, sisi, sudut. Maksudnya sisi yang sepadan dan bukan sudut yang tercangkup di antara dua sisi tersebut. Okey, sisi, sisi, sudut. Boleh? Sisi, sisi, sudut. Tapi untuk SSA ni dia special sikit. Dia ada tambah lagi satu sifat dia, iaitu luas segitiga mesti sama. Luas segitiga mesti sama. Okey? Ciri yang ketiga. Okey, ciri yang ketiga, S, tadi A duduk belakang, ni A duduk tengah. Maksudnya apa? Sisi, sudut, sisi. Boleh tak? Sisi, sudut yang tercangkum, sisi. Beza yang tadi sisi, yang tadi sisi, sisi, sudut. Sudut dekat sini. Okey? Boleh? Yang ketiga ni, dia beza dia sisi, sudut yang tercangkum oleh dua sisi tersebut. Ni sisi. Sisi-sisi sudut dia kat sini. Okey? So yang sepadan dia P ni lah. Kalau kita ambil QP dengan PR. Okey? AC dengan AB. Okey? Yang keempat. Okey, yang keempat adalah, okey, tadi dah SSS kan? So yang ni kita ambil pula A. Angle, angle, angle. Apa maksudnya? Maksudnya sudut, semua sudut dia sepadan lah. Okey. Sudut sepadan yang sama. Tu ayat yang betul. Sudut sepadan yang sama. A sama dengan P. C sama dengan R. B sama dengan Q. Semua sudut sepadan yang sama. Nombor 4 ni dia sama macam nombor 2. Dia ada special tambahan dia, luas segitiga mesti sama. Okey. Nombor 2 dengan nombor 4 sahaja. Yang lain tu follow. Okey, yang lain tu ikut dia punya itulah, dia tak ada tambahan. Okey. Kemudian so kita dah ambil A. Yang kelima apa? Yang kelima S. Maksudnya macam mana? Sudut. Okey, angle. S dia hujung kan? Okey, maksudnya dia ini dia punya sisi. Angle, side. Okey, angle, side. Boleh? So yang tadi angle, side. So yang terakhir ni apa? Terakhir ni adalah angle, side, angle. Macam mana? Okey, macam ni. Angle, side, angle. Angle, side, angle. Okey? Tu cara kamu nak hafal sifat kekongrunan segitiga. Ataupun boleh hafal panjang-panjang yang depan tadi tu. Ini macam mana cara ringkas kamu nak hafal summary dia lah. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.